Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, kita teruskan lagi pembelajaran bagi subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Jom belajar Bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kita telah memasuki tema yang kedua, iaitu kesihatan mental dan emosi. Dan kita masih berada dalam unit yang keempat, iaitu Minda Oh Minda. Jadi adik-adik sekalian boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 19. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 3.3, iaitu membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Seterusnya, standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini merupakan kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi subjek Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan tahun 6, iaitu 3.3.4. Standard pembelajaran ini ialah membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Seterusnya, objektif pembelajaran yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah dapat membina kerangka karangan. Seterusnya, menulis karangan jenis autobiografi. Baiklah, di sini cikgu ada tunjukkan gambar otak manusia, iaitu kita semua, dan tajuk kecil kita yang kita akan belajar pada kali ini ialah otak manusia. Baiklah, setiap manusia mesti mempunyai otak, dan kita perlu menghargai, kita perlu jaga otak kita dengan baik agar sentiasa dapat berfungsi dengan baik. Otak merupakan antara bahagian dalam badan kita yang sangat penting. Baiklah, apakah fungsi-fungsi otak? Baik, di sini saya ada senaraikan beberapa fungsi otak yang kita boleh belajar bersama-sama. Baik, yang pertama, berfikir. Kita tahu otak berada di kawasan ataupun di kepala kita yang kita gunakan untuk berfikir. Berfikir untuk membuat sesuatu pertimbangan ataupun keputusan, sama ada baik ataupun buruk buat kita. Kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan. Tanpa otak, kita tidak boleh membuat kesimpulan dengan baik. Seterusnya, otak berfungsi untuk mengawal pergerakan. Jadi, setiap rangsangan dihantar ke otak dan otak akan hantar semula tindak balas yang perlu dilakukan. Baik, seterusnya, mentafsir maklumat, iaitu sama ada dari segi bunyi, bau ataupun rasa. Jadi kalau kita rasa sesuatu makanan, kita rasa manis, otak yang menghantar ataupun mentafsir maklumat yang mengatakan makanan itu manis. Baik, seterusnya, kita perlulah menjaga otak kita dengan baik. Jadi ada beberapa cara yang kita boleh lakukan untuk mencerdaskan otak. Otak yang cerdas sangat baik dalam membantu kita untuk membuat pertimbangan ataupun keputusan yang terbaik. Baik, antaranya yang pertama, membuat senaman. Jadi senaman kita boleh lakukan sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 kali dalam 1 minggu. Jadi senaman ini bergantung kepada kesesuaian kita. Kita juga boleh lakukan hanya di dalam rumah. Baik, kemudian makanan yang seimbang. Nombor 2, makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang sangat penting dalam memastikan otak kita sentiasa cerdas. Kita perlu mengambil makanan mengikut kumpulan-kumpulan makanan yang betul.
Mana kumpulan makanan yang bagus, kita perlu banyakkan. Mana kumpulan makanan yang kurang bagus, kita perlu kurangkan. Dan kita perlu kurangkan makanan yang kurang berkhasiat. Baiklah. Yang ketiga, tidur yang mencukupi. Tidur yang mencukupi sangat penting dalam memastikan otak kita mempunyai rehat yang cukup. Kalau otak kita letih, badan kita akan jadi lesu. Kita pun tak mungkin ataupun kita akan membuat keputusan yang kurang tepat disebabkan badan kita rasa lesu ataupun letih. Baiklah, berdasarkan maklumat ataupun isi mengenai fungsi otak dan cara mencerdaskan otak, kita mahu mengambil maklumat-maklumat tadi untuk dimasukkan menjadi sebuah karangan autobiografi, iaitu yang bertajuk Aku Otak Manusia. Baiklah, di sini saya ada membantu ataupun memberi beberapa bahagian yang boleh kamu lengkapkan menggunakan maklumat sebentar tadi. Baiklah, kita tengok bersama-sama. Untuk bahagian pendahuluan, saya telah tulis dan ini juga telah ada dalam buku teks kamu. Baik, aku otak manusia. Aku terletak di dalam kepala. Baik, untuk perenggan kedua, kamu perlu cari maklumat daripada fungsi otak. Aku berfungsi untuk tempat kosong dan tempat kosong. Aku juga berfungsi untuk tempat kosong. Selain itu, aku juga berfungsi untuk tempat kosong seperti tempat kosong, koma, tempat kosong dan tempat kosong. Ingat untuk perenggan kedua ni kamu perlu cari maklumat di bahagian fungsi-fungsi otak dan lengkapkan bahagian perenggan kedua ini. Baiklah, perenggan yang ketiga, iaitu bahagian cara mencerdaskan otak. Cara mencerdaskan aku dengan, tengok yang pertama, apakah isi ataupun maklumat yang boleh kamu masukkan. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Mana jawapan yang sesuai? Seterusnya, tuan aku juga perlu makan apa? Berdasarkan jawapan ataupun maklumat pada cara mencerdaskan otak sebentar tadi, yang mengandungi segala khasiat yang diperlukan. Akhir sekali, tuan aku perlu tempat kosong supaya aku mempunyai rehat yang cukup. Jadi kamu boleh dapatkan maklumat daripada bahagian cara mencerdaskan otak sebentar tadi. Jadi perenggan terakhir iaitu penutup. Kesimpulannya, aku merupakan bahagian yang penting pada tubuh badan manusia. Baiklah, di sini saya ada letakkan kod QR yang boleh kamu imbas untuk melengkapkan kuis. Baik, dengar baik-baik. Dalam kuis kali ini, saya nak ataupun saya mahu kamu lengkapkan karangan autobiografi sebentar tadi. Pastikan kamu tulis dalam kertas, kamu tulis karangan autobiografi yang bertajuk Aku Otak Manusia yang lengkap daripada perenggan pertama hingga perenggan keempat. Dari pendahuluan sehinggalah penutup. Bila dah lengkap, kamu ambil gambar ataupun tangkap gambar dan kamu masukkan dalam pautan ataupun link kuis ini. Itu saja untuk kuis kamu kali ini. Semoga apa yang kamu buat ini memberi manfaat, terutama buat kamu semua. Jadi, setakat itu saja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Saya harapkan apa yang kamu belajar kali ini, kamu faham, jelas dan meningkatkan penguasaan dalam bahasa Melayu kamu. Jadi, semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.